Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita baru saja melepasi solat berjemaah bersama-sama, dan ketahuilah bahawasanya yang namanya ibadah ritual bukan hanya sembahyang saja, tetapi yang namanya ibadah itu melebihi daripada had-had yang sudah diwajibkan Allah kepada kita. Apalagi kalau kita rajin merenungi sikap diri kita, akhlak kita, itu juga adalah merupakan satu ibadah. Kerana sering kita orang yang memerintah, orang yang menyuruh, tetapi kadang-kadang paling banyak melupakan dirinya sendiri. Saya suka untuk berkongsi satu peristiwa yang dilalui oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri satu ketika didatangi oleh tetamu, yang mana tetamu ini terdiri daripada sekumpulan hamba yang masih terikat dengan Tuan dan belum dimerdekakan lagi. Jadi hamba-hamba ini membawakan cerita masing-masing bagaimana penyiksaan yang mereka dapati daripada Tuan masing-masing, walhal semuanya sudah Islam. Jadi dia minta tolong kepada Imam Hasan Al-Basri, katanya, kenapa tidak Tuan di dalam solat Jumaat ketika berkhutbah menerangkan betapa besarnya pahala tuan-tuan yang memerdekakan hamba-hambanya, kalaupun tidak memerdekakan hamba-hamba tersebut, sekurang-kurangnya memperlakukan mereka perkara-perkara yang baik. Semua pendengaran ini didengar oleh Imam Hasan satu persatu, dan sekumpulan hamba yang datang itu mengharapkan dia akan berkhutbah menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya pada Jumaat yang paling dekat. Tetapi apa yang menjadi harapan sekumpulan hamba-hamba ini hampa. Satu Jumaat berlalu, berganti lagi minggu, berganti bulan, sudah sangat lama. Tiba-tiba satu ketika itu dia naik mimbar dan dia berkhutbah tentang fadilah-fadilah orang yang membebaskan hamba. Selepas daripada dia berkhutbah itu, banyaklah berlaku pembebasan hamba, yang mana orang-orang itu semuanya mendengar apa yang telah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Termasuklah sekumpulan orang yang pernah datang memohonkan pertolongan daripada Imam Hasan. Tak lama kemudian, orang yang sama juga, iaitu sekumpulan yang sama, datang bertemu dengan Imam Hasan. Dia kata, kamu jangan salah sangka, datangnya kami ini bukan untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu, tetapi untuk memperingatkan kamu kenapa kamu melengah-lengahkan pertolongan ataupun permintaan kami untuk kami dibantu. Imam Hasan dengar saja apa yang menjadi tuduhan daripada orang-orang sekumpulan hamba ini. Sudah habis bercakap, Imam Hasan bertanya, kenapa kamu tidak tanyakan kepada aku apa sebabnya aku melambatkan proses daripada permintaan kamu? Kenapa terus-terus kamu menuduh melulu kepada aku bahawasanya aku ini memperlengah-lengahkan permintaan kamu? Sekarang aku mau tanya kepada kamu, kata Imam Hasan, adakah engkau mengetahui apa sebabnya aku melambatkan di dalam khutbah aku memberikan penjelasan-penjelasan tentang membebaskan hamba-hamba itu mempunyai banyak fadilahnya? Kemudian sekumpulan hamba ini mengata, kami tak tahu. Kalau tak tahu, sebenarnya harusnya ditanya, kenapa terus-terusan saja menuduh? Kalau engkau nak tahu kenapa aku melambatkan, apa yang menjadi permintaan kamu-kamu ini semua, kerana aku mengumpul wang. Aku kumpulkan wang
supaya aku dapat membebaskan hamba-hamba, sebagaimana kalau aku memperkatakan tentang fadilahnya membebaskan hamba dan aku tidak berbuat kerana aku tidak punya uang, aku hanya tahu cakap saja tapi aku tidak tahu berbuat. Jadi bagaimana orang akan dapat meniru perkataan aku tanpa aku berbuat? Jadi sebab itulah kata Imam Hasan, aku mengumpulkan uang sama ketikanya aku berkata dan aku juga melakukan perbuatan itu. Ini sebabnya, sebab lambat. Sebab itu kita, orang-orang sekarang ini juga begitu. Apalagi orang yang banyak bercakap di hadapan, terkadang kala nasihat itu, nasihat ini, dia sendiri tak buat. Macam mana bicara mulutnya tak sama dengan bicara perbuatannya. Macam mana apa yang diperintahkan oleh lidah tak sama dengan apa yang dibuat oleh anggota badannya. Ini adalah satu contoh daripada yang ditunjukkan oleh Imam Hasan Al-Basri, supaya kita ini apabila kita berkata adalah dengan ketulusan hati kita. Bagaimana kita memerintahkan, begitu juga kepada diri kita melakukannya. Kita jangan ajak orang berbuat baik sedangkan diri kita tidak pernah berbuat baik. Kita hanya menunjukkan tetapi kita tidak mempercontohkan. Ini adalah salah satu daripada kesilapan-kesilapan yang terkadang kala kita tidak pandang sama sekali. Apabila kita sudah merasakan kita dapat menasihati orang, sudah habis cerita. Orang tidak akan dapat melihat panutan yang sebenarnya yang kita lakukan hanya dengan sebab perkataan semata-mata. Inilah yang diajarkan oleh contoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya berkata tetapi beliau buat sebagaimana apa yang dikatakan sebagai contoh kepada kita umat yang terkemudian ini. Maka kita mengambil iktibar, jangan banyak bercakap tetapi mencontohi dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diperkuatkan kekuatan iman kita untuk dapat mengikut sunnah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada untuk menyambung apa yang telah kita perkatakan pada minggu yang lalu, iaitu kita sampai ketika Rasulullah sudah dibedah oleh malaikat Jibril dadanya dan dikeluarkan isinya dan dicuci dengan air zam-zam, kemudian itu dimasukkan hikmah di dalamnya. Sudah kita jelaskan perbincangan-perbincangan, kalau ada yang mengatakan kenapa hikmah itu diletak di dalam mangkuk atau di dalam bijana, kenapa yang digunakan bijana emas, itu semua sudah kita jawab. Kemudian lepas daripada apa yang telah diperlakukan oleh malaikat ini, maka dibubuhlah tanda kenabian ataupun khatamun nubuah, iaitu tanda mohor kenabian yang diletakkan di antara dua belikat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalamnya, iaitu katanya sebahagian riwayat mengatakan besarnya macam telur bulung udara. Ada yang mengatakan besarnya macam telur burung merpati. Ada yang mengatakan bukan ketikanya Rasulullah nak mi'raj yang diletakkan mohor itu, tetapi sudah awal-awal lagi, kerana pembedahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku bukan hanya sekali, berlakunya 5 kali. Pertama berlaku ketika usia Rasulullah 4 tahun. Ketika itu Rasulullah masih di dalam asuhan seorang yang menyusukannya, Halimatus Sa'diyah. Kemudian itu berlaku lagi pembedahan ketika usianya 10 tahun. Berlaku lagi ketika usianya 15 tahun. Sudah 3 kali. Kemudian tu ketika Rasulullah nak dilantik menjadi Rasul, iaitu ketika usianya 40 tahun, maka dibedah lagi dada Rasulullah yang keempat kalinya. Dan yang kelima kalinya adalah ketika Rasulullah nak dimi'rajkan, iaitu usia Rasulullah ketika berlaku Isra' Mi'raj adalah 51 tahun lebih. Jadi bahagian ulama yang berselisihan pendapat mengatakan mohor kenabian itu sudah dicop ataupun sudah diletakkan oleh malaikat Jibril pada awal-awal ketika Rasulullah dibedah ketika usianya 4 tahun. Dan mula-mula tanda itu sangat kecil, tetapi oleh kerana berlakunya pertumbuhan diri Rasulullah yang makin lama makin dewasa, maka tanda itu juga ikut berkembang.
Jadi dia hanyalah berbentuk tiga persegi, seolah-olah daging yang timbul sedikit daripada kulit, warnanya kemerah-merahan, dan ada sedikit rambut yang tumbuh di sekitarannya. Tetapi tanda ini bukan tanda sembarangan, kerana dia ada kalimah, iaitu berbentuk tiga segi. Di dalam kalimah itu Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itu dalam triangle-nya, dalam tiga segi. Kemudian tu kalau kita lihat berhadapan, di sebelah kanannya tu tawajjah haitsu syi'ta, di sebelah kirinya fa innaka mansurun. Ini tanda kenabian. Tuan-tuan boleh semak fadilah siapa yang memandang mohor kenabian ini. Kalau kita pandang pada pagi hari, kita akan disentosakan Allah sampai petang. Kalau kita pandang sampai daripada petang, Allah Ta'ala akan mensentosakan kita sampai besok. Kalau pada awal bulan kita pandang, Allah Ta'ala akan memberikan kesentosaan sampai akhir bulan. Kalau waktu kita nak bermusafir, kita pandang mohor kenabian ini, Allah Ta'ala akan memberikan keselamatan sepanjang perjalanan kita. Daripada mana keterangan ini datang? Tuan-tuan boleh semak dalam satu kitab yang namanya Madarijus Su'ud. Madarijus Su'ud ini adalah syarah daripada kitab Barzanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barzanji, yang kita selalu baca ketika Maulidur Rasul, yang orang Melayu kita kata baca marhaban. Marhaban itu kitabnya ada syarah lagi. Syarahnya cukup lengkap. Di situ ada banyak fadilah-fadilah siapa yang memandang mohor kenabian ini. Orang akan berkata ini tidak ada hujah daripada hadis. Kebiasaan daripada kita, kalau kita mendengar fadilah-fadilah seperti macam ini, orang akan bertanya daripada mana asalnya. Kalau tidak ada hadis sekalipun, orang yang mengatakan seperti yang demikian itu tentu berdasarkan kepada sesuatu. Kita tengok pada mohor kenabian itu di tengah-tengahnya, Allah wahdahu la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Muhammadun abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah. Kalau kita sudah lihat ini perkataan, dan perkataan yang dilihat daripada mata terus kepada hati dan mensematkannya di dalam hati kita, kemudian tu kita pertuntunkan dengan niat dan kita punya anggota, kita punya jawari, tidakkah ini memberi manfaat kepada satu keimanan yang sangat kukuh? Jadi apabila kita mengatakan dengan lidah kita daripada pandangan mata tersebut, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab keimanan itu. Ini secara logiknya kalau kita boleh berfikir yang demikian. Dan kalau kita pandang tulisan yang sebelah kirinya, sebelah kanannya, tawajjah haitsu syi'ta, kemana saja kamu berhadap, Allah Ta'ala jawab fa innaka mansurun, maka sesungguhnya kamu itu akan ditolong. Sekalipun tulisan ini ditujukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Apa yang terjadi diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, kita juga akan diberikan kepada kita kalau kita benar-benar mengatakan bahawasanya Muhammadun abduhu wa rasuluh. Pasti. Kerana kita adalah umatnya, kita menjunjung sunnahnya, kita cinta Nabi kita. Ini sebabnya yang dikatakan oleh ulama', yaitu yang pengarang daripada kitab Madarijus Su'ud sebagai tafsir daripada kitab Al-Barzanji. Baik, kita lihat lagi satu dalil, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya pada akhir ketikanya itu, Nabi sudah sangat sakit. Beberapa hari lagi sebelum menjelangnya kewafatan Rasulullah SAW, sahabat yang namanya Uqasah bin Muhsan, Nabi keluar menguatkan dirinya, berjalan, dan Nabi sembahyang berjemaah dengan semua para sahabat-sahabat yang lain. Selepas daripada Nabi sembahyang, Nabi bangun,
Nabi memberi ucapan. Nabi mengatakan bahawasanya kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan aku kepada kamu, kalau memang betul aku ni harus dikisas, iaitu harus dibalas, sebat dengan sebat, luka dengan luka, bunuh dengan bunuh, maka tuntutlah sekarang sebelum nanti Allah Ta'ala menuntut kepada aku di akhirat. Nabi diam. Tak ada satu sahabat pun yang menyahut. Nabi bangun lagi, cakap lagi buat 2 kalinya, tak ada orang juga jawab. Sampai 3 kali Nabi mengulangi. Nabi kata, kalau seandainya ada di antara kamu yang pernah aku sakiti tanpa aku sadar ataupun sama ada aku sadar, maka datanglah mengadu kepada aku, tuntutlah kisas daripada aku sekarang sebelum nanti aku dituntut oleh Allah. Ukasah bangun. Dia kata, saya akan menuntut kisah itu. Ketika perang Badar, kata Ukasah, saya berdiri dekat kenderaan baginda. Saya ingin sekali mencapai kaki baginda, tapi waktu tu Rasulullah tak nampak Ukasah ini. Dia lalu ambil cambuknya itu, disebat kenderaannya. Kenderaannya ini memecut lari, tetapi sebenarnya cambuk itu tidak kena kepada kenderaannya, tapi kena kepada batang tubuhnya Ukasah. Jadi sekarang saya nak minta kisah daripada Rasulullah. Rasulullah diam. Bilal, kata Rasulullah, kamu bangun, pergilah ke rumah anak aku Sayyidatina Fatimah, ambillah cemeti yang pernah aku gunakan ketika di dalam perang Badar, berikanlah kepada Ukasah. Bilal pergi rumah Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah kata, kenapa Rasulullah perlukan barang ini? Dia kata, kerana ada orang menuntut kisah daripada Rasulullah. Sayyidatina Fatimah kata, siapakah orang yang tergamak menuntut kisah daripada ayah aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal kata, Ukasah. Semua orang sudah berkumpul di masjid. Apabila Bilal sampai di sana, Bilal serahkan kepada Rasulullah. Rasulullah kata, kau serahkanlah pada Ukasah. Sayyidina Abu Bakar bangun, berkata dengan Ukasah, Ukasah, janganlah kamu mengambil kisah daripada Rasulullah, biarlah aku jadi galang ganti. Rasulullah kata, Abu Bakar, kamu duduk, ini bukan permasalahan kamu. Abu Bakar duduk. Sayyidina Umar bangun. Dia berkata lagi dengan Ukasah, biarlah aku yang jadi galang gantinya. Rasulullah juga memarahi Sayyidina Umar, kamu duduk. Berganti sahabat-sahabat Rasulullah minta dirinya dikisas menggantikan Rasulullah. Ini cerita sahabat yang sangat cintakan Rasulullah sampai mau dirinya dijadikan galang ganti. Kita tidak punya peluang seperti mereka. Kita tidak hidup dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidak dapat berbakti sebagaimana sahabat-sahabat terdahulu berbakti kepada Rasulullah. Hanya sekadar untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita, hati kita ini jadi orang baik. Itulah pengorbanan sepatutnya yang kita berikan, tanda cinta kasih sayang kita kepada Rasulullah. Cucunya bangun, Sayyidina Hasan dan Husin, juga Rasulullah suruh duduk. Ukasah menahan diri, sebab dadanya. Lepas tu Rasulullah kata, sekarang kau jalankanlah kisah sebagaimana engkau merasakan daripada aku ketika perang Badar. Lalu Ukasah kata, ketika berlakunya peristiwa tersebut, aku tak pakai baju. Rasulullah tanggalkan bajunya. Keseluruhan daripada jasad Rasulullah, iaitu daripada paras perutnya sampai ke atas, termasuklah
tanda nubuah itu sudah sangat kelihatan oleh Mukassah. Sebenarnya ini adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika berlakunya perang Badar itu, ketika Mukassah menghampiri kenderaan Rasulullah, dia nak cium kaki Rasulullah. Semata-mata dengan hasrat mudah-mudahan dengan dapat menempelkan anggotanya, tidak kira sama ada pipi, bibir atau apa saja, kepada anggota Rasulullah, Allah Ta'ala akan mengharamkan dirinya daripada api neraka. Ini harapan umat Muhammad. Tapi ketika itu Mukassah tidak punya kesempatan sama sekali. Jadi apabila Rasulullah sudah mengatakan 3 kali siapa yang akan menuntut kisas daripada aku, dia terbayang, inilah masanya, inilah peluang keemasannya untuk aku dapat melihat keseluruhan daripada yang aku patut inginkan selama ini. Jadi itulah apa yang telah Allah Ta'ala rancangkan untuk Mukassah, kerana cita-citanya untuk menempelkan dirinya dengan jasad Rasulullah semata-mata kerana mengharapkan Allah Ta'ala tidak akan membakar dirinya dengan api neraka. Jelas sekali apabila Rasulullah sudah tanggalkan bajunya, dia lihat tanda nubuah itu. Dia peluk Rasulullah, dia cium tanda nubuah itu. Satu perkataan yang sangat terharu. Dia kata, manalah tergamak seorang umat yang mengetahui bahawasanya Rasulullah adalah orang yang akan memberi syafaat kepada kita. Patutkah kita yang menjadi umatnya akan mengambil kisah daripada Rasulullah, lalu dicium bertalu-talu mohor kenabian Rasulullah, dan dia berkata, inilah apa yang pernah aku cita-citakan. Lalu Rasulullah bangun. Rasulullah kata kepada semua para sahabat, kalau kamu nak lihat ahli syurga yang sekarang ini masih berdiri di hadapan mata kamu, dia tunjuk kepada Mukassah, ini orangnya. Itulah cinta umat kepada Rasulullah. Kemudian tu semua sahabat-sahabat bangun mengucapkan tahniah kepada Mukassah. Dia kata, kamulah orang yang telah mendapat rahsia Allah, yaitu dengan mengkucuk mohor kenabian. Allah Ta'ala telah memasukkan kamu ke syurga. Kita pegang kuat-kuat mohor kenabian ini. Kita sudah tidak punya kesempatan untuk melihat. Rasulullah sudah wafat, kerana ada pemberitaan yang mengatakan setelah Rasulullah wafat, tanda kenabian ini hilang daripada jasadnya. Ada satu pandangan seperti macam itu. Kalau dia sudah wafat, tanda itu hilang, kita umat yang terkemudian tidak akan dapat melihatnya lagi. Tetapi untung ada ulama-ulama yang telah menyampaikan kepada kita, sekalipun kita tidak dapat pandang macam mana mohor kenabian, tetapi kita dapat hafalkan apa yang ada di mohor kenabian. Sebab itu pegang kuat-kuat, Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh.
tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Senantiasa mengharap pertolongan daripada Allah kerana tidak ada satu zat yang dapat menolong di dalam keadaan apa saja yang kita berada di dalamnya melainkan Allahu Akbar. Kita berhenti sampai di sini, insya-Allah nanti kalau ada kelapangan dan kesempatan yang lain kita akan sampaikan. Apa cerita Isra Mi'raj yang saya sampaikan ini adalah daripada sebuah kitab yang namanya Qissatul Mi'raj, dan yang lagi satu adalah Mi'rajul Kabir. Ini kitab yang sangat, sejauh ini yang pernah saya terbaca adalah sangat lengkap tentang bagaimana nanti selepas dicop ataupun setelah diberikan kenabian itu lalu didatangkan burak. Burak ini apa? Adakah dia hanya satu ekor saja yang telah digunakan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW untuk Isra, tapi bukan Mi'raj. Burak hanya digunakan perjalanan darat semata-mata, tidak perjalanan yang daripada bumi ke langit. Kerana yang daripada bumi ke langit Rasulullah hanya Mi'raj, iaitu naik tangga, ataupun sekarang istilahnya kita kata sebagai lift. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada masa ketika yang bersesuaian. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah ilahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.